orang kata, definisi ringkasnya, data ada dua lah, okay? Dia ada kualitatif data dan juga kita ada kuantitatif data, okay? So, kena bezakan kualitatif data ni macam mana? Maksudnya kualitatif data ni dia bukan number. Dia macam alfabet ataupun you punya nominal data ataupun ordinal data, alright? So, contoh jantina. Okay, jantina perempuan dan lelaki, dia ada dua je. Okay, so dia tak ada 1, 2, 3, 4, 5, tak ada. Okay, dia kualitatif data tapi dia nominal data. Maksudnya dia ada option sama ada jantina man or woman. Okay, hair color blonde ataupun brown, ethnicity macam contoh kita Malay, Chinese ataupun Indian, macam tu. So dia ada pilihan dia. Macam ordinal pula dia macam by sequence ataupun turutan. Ada subjects A, B, C sampai Z ke. Okay, economic status low, medium, high ke, ataupun kalau subjek dekat sekolah kan A, B, C, D, E kan, ataupun pass, fail ke, okay. So first, second and third punya place. Okay, that is qualitative. Maksudnya ia berkaitan dengan huruf-huruf je ataupun perkataan sahaja. Dan yang kedua adalah quantitative data. Okay, yang kita akan guna dekat e-function nanti mostly adalah quantitative data. Quantitative data maksudnya data-data yang berkaitan dengan number, berkaitan dengan orang kata numerical, okay, numerical. So kita ada dua. Quantitative data ni bila kita bercakap tentang quantitative quantitative data, kita akan ada dua. Sama ada discrete data ataupun continuous data. Okay, dekat sini kita kena tahu pula beza dia discrete dengan continuous macam mana. Discrete maksudnya dia number tu finite. Maksudnya dia nombor bulat. Contohnya number of workers, okay. Jumlah pelajar berapa orang, okay. Contohnya kalau kita buat bisnes, kita jual produk A, contoh produk A berapa unit yang kita jual produk A. So this is discrete data lah. Okay, contohnya dalam hari ni punya webinar punya Excel, berapa orang yang participants yang tengah menonton sekarang secara live. So this is the numbers of students lah. So bila kita collect data, siri 1 berapa orang yang join, siri 2 berapa orang yang join dan siri 3 berapa orang yang join. So kita boleh buat daripada kita punya discrete data iaitu quantitative data ni, kita akan dapat buat comparison siri 1, 2, 3, siri mana yang paling ramai attendance. Okay, so macam itulah kita buat analisis. Macam continuous data pula, dia macam measurements yang variables sebagai orang kata apa, pemboleh ubah yang macam yang rawak lah. Contoh kita nak ukur ketinggian orang. Kita punya data nak ukur ketinggian semua peserta dalam satu kelas ni 30 orang. Kita nak ukur ketinggian. So ketinggian nombor 1 sampai ke 30 tu berbeza-beza. Okay, daripada berapa? Contoh 100 cm ke 150 cm average. Macam tu. 10 orang ni ada satu set of data is the ketinggian. So this is continuous data. So mungkin dia berubah-ubah lah. Alright. Sama ada dia saiz bilik ke ataupun kelajuan kereta ke. Yang tu kita panggil continuous data. Dia measure tapi dia ada sequence dia. Okay. Macam discrete tadi dia finite. Dia nombor bulat. Okay. Genap lah orang kata. Okay. Tu sedikit berkaitan dengan data. So yang this one basic lah, okay. Sebelum kita go on data analysis, kita kena faham dulu apa definisi data. And then dia kena faham juga, data ada 3 jenis, okay. Yang first is structured data, okay. Second is semi-structured data. And then third is unstructured data. Kenapa benda-benda ni penting? Okay. Benda ni penting sebab ini akan effect kita punya analisis. Kalau data tu tak clean, tak structured, kita tak boleh buat analisis. So that the key things, okay. So make sure contoh your punya job is data entry, okay. Dia benda ni dia berhubung kait daripada first person yang key in data dalam Excel sehingga ke orang yang terakhir yang tengok report, dia berkait rapat. Kalau orang pertama pun dah buat error time key in data tu dah buat error. Contoh dia data entry punya job. Sama ada officer ke ataupun clerk ke, dia kena buat data entry. Okay, ni penting. So once you buat data entry, make sure data is accurate dan betul. The template pula mestilah clean dan juga samalah standardized. So make sure sebelum kita collect data, make sure kita punya template pun dah standardized. Alright, so dari situ kita boleh collect data dengan betul and then kita punya data pun tepat lah. Okay, so daripada structure data tu kita dah ada table, column, kita ada row semua dah clean dah.
okay, kita dah panggil structured data. Kalau semi-structured ni dia macam ada haywire sikit, kita kena buat clean up sikit here and there. So semi-structured. Dan unstructured data ni memang totally out daripada kita punya template. Tak ada template langsung tapi data tu ada. Dia bercampur tapi kita kena segregate. Okay, data ni dia macam batu-batu lah. Dia banyak saiz. Okay. So kita kena filter. So bila kita filter ada yang sederhana, ada yang besar. So yang itulah maksudnya unstructured tu semua jenis batu ada dalam tu. Bila structured tu dia dah filter, kita dah asingkan ikut bekas. Yang ni paling kecil, paling halus, fine. Yang ni medium, yang ni kasar. Okay. So this is basic about data. Next, yang ni yang berkaitan dengan next topik kita, especially function. So, if function ni basically kita akan buat keputusan bila ada 2-3 condition. Alright, kita ada 2 pilihan. Contoh, nak breakfast pagi ni. Kita ada dalam fikiran kita 2, nak breakfast nasi lemak ataupun roti canai. So, kita kena mesti buat decision. So, kalau kita macam nak pergi mana, nak pergi supermarket ke apa, mesti kena buat decision. Nak beli apa, mesti buat decision. So, each decision tu akan lead to the consequence effect lah. Okay. Contoh yang dia bagi kat sini, dia nak buat, dia kira income dia. Okay, cost income dia. Macam mana nak calculate. So, ni contoh dia. So, setiap bentuk ni, kalau flowchart, okay, dia ada maksud dia. Kalau bulat macam ni, maksudnya start end. Arrow tu is a process lah. Daripada first step to second step, arrow. Okay, kalau input ni, read income ni adalah input. Okay, kalau sengit macam ni input. Kalau yang petak macam ni is the process. Proses ni yang melibatkan apa kerja-kerja yang dia kena buat. Contohnya calculation. Okay, contohnya analysis, all that lah. And then yang diamond ni, maksudnya decision yang kena buat. So, bila decision box, kena ingat always akan ada 2 option. Sama ada yes dengan no. Okay, tak ada pilihan yang lain. Sama ada option A, option B, yes or no. Alright. So, kalau no, dia ada dia punya consequence, dia punya flows. And then kalau yes pun, dia akan ada dia punya consequence flow lah. Jadi, benda pertama dulu sebelum saya go details on Excel, saya memang saya study benda ni dulu. Because benda ni penting especially on decision making. So, bila kita dapat data, then kita dapat instruction, kita nak this data macam ni. Kena present dalam bentuk analisis, graph macam ni, chart macam ni, table macam ni. So dari situ kita kena fikir macam mana kita nak come out dengan that table ataupun charts. Dari situlah kita kena perlu guna this process lah. Kita kena buat the process flow, macam mana kita nak come out dengan the final result. Okay, so saya rasa benda ni juga penting kalau korang nak master dalam Excel, kena juga master flowcharts because dia agak related lah. Okay, so ni sekadar perkongsian, jadi boleh go further on this lah. Alright, jadi saya